kepada Umar Rafiq ni, sebelum kamu masuk semayang, Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, Astaghfirullahalazim 10 kali, baru semayang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk dapat kelebihan-kelebihan sebelum semayang. Ni kalau kita nak buat benda yang ada dalam ni, tak salah tuan-tuan. Sebab ada wurud daripada hadis. Dan Nabi tak cerita benda sama. Kawan ni buat begini, Nabi akui dapat pahala. Lepas tu kawan ni tanya Rasulullah, Rasulullah kata buat begini, dapat pahala. Kita rajin yang mana, buatlah yang mana pun untuk dapat pahala. Tapi kita pilih tak payah buat. Yang tu yang senang. Sebab apa? Larat ke nak buat banyak ni banyak kerja lagi. Kita dah fikir itulah. Lah ni orang kita semayang macam tu lah. Bila semayangnya, sebelum semayang ni dia main dah. Satgi nak buat tu, satgi nak buat ni. Lepas semayang tu, sebelum semayang duk fikir yang nak buat lepas semayang. Tu dia. Betul tak? Kalau tak betul mohong, saya pun sopa tu juga. Tak. Kadang-kadang bila kita tersilap, teringat balik, ya Allah, kita duk layan ni akal fikiran kita, duk layan dia, duk layan nafsu kita. Sebab tu jadi begitu. Jangan layan dia sekali-sekala, jangan layan dia, lawan dia. Hari ni aku nak semayang, aku tak mau fikir lepas asar ni nak buat apa, tak mau fikir dulu. Nanti lepas semayang lagi baru fikir. Boleh tak? Boleh kalau kita nak buat. Kan? Pasal malam ke, pasal hari ke, nanti dulu. Fikir kemudian nak beli apa pun lepas semayang lagi, baru pergi cari kertas nak tulis. Sebelum semayang tak mau fikir dulu benda tu. Boleh. Tapi kadang-kadang kita tak tumpukan. Maka oleh kerana dalil-dalil hadis itulah tuan-tuan dan puan-puan, para ulama berijtihad bahwasanya kita ni sebelum sembahyang kena buat preparation. Preparation apa? Supaya kita tak diganggu was-was di dalam sembahyang kita, dan tak diganggu benda-benda yang boleh menghilangkan khusyuk di dalam ibadat solat kita. Ulama ambil keputusan, ambil hukum daripada hadis-hadis Nabi dan perintah ayat Quran tadi. Maka ulama telah berijtihad supaya kita membaca ataupun buat sesuatu benda sebelum sembahyang tu, buat preparation, biar kita sembahyang dalam keadaan kita bersedia, dan kita bacalah doa atau apa-apa benda yang boleh menghindarkan kita daripada was-was sebelum masuk solat. Maka itu di antara bacaan yang untuk mengelakkan was-was di dalam sembahyang kita. Tak. Kenapa? Kerana hadis Nabi yang menyebut bila kita baca yang ini, kita selamat daripada gangguan syaitan. Itu hadis Nabi. Apa dia? Qul a'udzu birabbin nas, sebelum tidur. Dan pada waktu lain pun orang nak berubat apa, orang baca yang ini, orang kena santau pula, kena rasuk jin dan sebagainya, golibnya orang baca surah ini, Qul a'udzu birabbin nas dan ayat kursi dan sebagainya kan. Tapi yang ini adalah datang daripada riwayat yang sahih mengatakan Qul a'udzu birabbin nas ni kita baca tujuannya untuk mengelakkan was-was daripada syaitan. Cerita pun dalam tu was-was. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, berlindung daripada kejahatan was-was syaitan yang berulang alik. Khannas, dia mai pi mai kan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan di dalam dada-dada manusia, hati kita. Minal jinnati wan nas, ni kerja siapa? Kerja jin, syaitan dan juga manusia.
Maka ulama kata sunat sebelum kita masuk semayang, preparation kita, selain kita kemah kain, selain kita perkemah pakaian kita, kepiah betul elok-elok, jangan pergi tutup dahi contohnya kan. Semua perkemah lah benda sebelum semayang kan. Ikat kain elok-elok, lepas tu tengok kain kalau buku lali kita, bawah ada buku lali, tarik naik, gulung naik, jangan gulung sampai atas pada lutut pula. Gulung atas pada lutut. Biasa orang tidur kereta. Jadi preparation kita, yang itu preparation supaya pakaian kita kemah, preparation supaya kita khusyuk. Ulama kata baca yang ini sebelum semayang. Kita tak masuk semayang lagi kan, baca tu qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Lepas tu bacalah qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wahai Tuhanku, aku mohon perlindungan dengan Kau daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku mohon perlindungan dengan Kau daripada aku dihadiri oleh syaitan tersebut. Minta perlindungan daripada gangguan syaitan. Kemudian yang ketiga, kalau kita nak baca juga, kita boleh minta doa sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis-hadis dia, Rabbi arihni biha waj'al qurrata aini fiha. Atau tak baca doa ni, baca doa sahabat baca di atas hari, atau baca doa ni, wahai Tuhanku, rehatkanlah aku dengan semayang ini, dan jadikanlah semayangku ini sebagai penyejuk mata hatiku di dalam semayang ini. Lepas tu takbir lah. Kita doa dulu. Doa-doa ini adalah maksud daripada perbuatan sahabat sebelum mereka masuk semayang. Tapi yang ni ulama susun hak penting untuk kita. Hak doa tadi, hak yang tu doa minta jadi hamba yang soleh, yang tu doa tu kita buat waktu mana pun tak apa. Tapi yang ni untuk kita nak minta supaya kita nak masuk semayang dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan tenang hati kita sebelum kita semayang. Yang tu yang penting kita minta. Tak? Jadi minta yang tu. Baik, ulama Islam terkenal iaitu Hujjatul Islam Imam Ghazali berkata dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, fa idza stawa qiyamuhu wa istiqbaluhu wa atrafuhu kadzalika falyaqra qul a'udzu birabbin nas sampai habis kan. Apa dia? Tahassunan bihi minasyaitani, surah 4 tu. Artinya, maka apabila telah berdiri lurus kamu menghadap kiblat, kata Imam Ghazali, bila kita berdiri tegak menghadap kiblat dan menundukkan pandangan mata seperti yang tersebut itu, maka hendaklah dia membaca qul a'udzu birabbin nas sehingga akhirnya sampai minal jinnati wan nas. Tujuan dia untuk apa? Untuk memohon supaya terpelihara daripada gangguan syaitan. Sementara itu Allamah Imam Murtada Zabidi menambah, dia kata apa? Kerana ia adalah mustahab, bacaan tersebut mustahab, dituntut ataupun disunatkan, kerana bacaan tersebut menjadi perisai baginya daripada syaitan. Dan dia membaca pula selepas itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Itu ayat surah apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Wahai Tuhanku, aku mohon perlindungan kepada Engkau daripada bisikan lintasan syaitan, dan aku mohon perlindungan dengan Engkau, wahai Tuhanku, bahawa syaitan itu menghampiri aku, menghadiri aku. Surah Al-Mu'minun. Kita baca Quran sebagai sifat kita sebelum kita masuk dalam sembahyang, untuk nak jaga diri kita daripada apa? Was-was syaitan. Kerana apa? Kerana Tuhan suruh kita khusyuk di dalam sembahyang. Barulah bila kita takbir nanti rasa lain sikit. Ni masuk tak ada apa lagi, duk melewak lagi, duk ni baru duk kuit kawan, takbir dah. Dia pun tak tahu, kadang-kadang niat pun tak masuk. Kan? Tu sembahyang jadi macam mana?
innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini janji Allah. Sesungguhnya sembahyang itu pasti boleh mencegah dia daripada fahsyak dan munkar. Kenapa tak boleh cegah? Sebab tak kena. Kenapa tak boleh cegah? Sebab sembahyang tak ikut cara. Kenapa tak boleh cegah? Sebab sembahyang dia tak betul. Kenapa tak boleh cegah? Sebab sembahyang dia tak sah. Kadang-kadang sebab tu tak cegah daripada fahsyak dan munkar. Persediaan sembahyang, kata ulama, ada yang kata beratus-ratus. Dia punya persediaan tali-tali dia untuk melengkapkan dan menyempurnakan solat kita. Maka kena jaga tuan-tuan dan puan, tak boleh buat lawak-lawak. Kan, kena sungguh-sungguh bila kita nak mendirikan sembahyang, kerana sembahyang itu tiang agama kita. Sembahyang fail, ibadat lain semua tak boleh pakai. Ibadat lain semua sangkut. Kalau sembahyang tak naik ke atas, hak lain semua tak naik atas. Yang lebih tolong orang buah kenduri, yang lebih baca bendera naik atas pucuk janggut tu, kan, semua tak naik ke atas. Nampak terang kan. Jadi kalau sembahyang kita tak naik ke atas, ya Allah, daripada sembahyang inilah yang akan membimbing kita, mendorong kita jalan yang lurus, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, masuk kepada rukun yang pertama, qiyam, atau berdiri lurus atau berdiri betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sembahyanglah kamu qa'iman, dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu, fa qa'idan, maka sembahyang dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', kalau tak mampu, fa 'ala jambin, sembahyang berbaring, atas lambung. Jadi daripada situlah ulama ambil hukum, tuan-tuan. Salli, saya cerita mula-mula tadi, fi'lul amri. Nabi suruh, Nabi perintah, hendaklah kamu sembahyang berdiri. Bila perintah, al-amru li mutlaqil wajib. Perintah kalau tak ada menunjuk kepada sunat, hukum dia wajib, kan? Dan Nabi tak pernah sembahyang fardu duduk, kecuali hari dia uzuk. Hari dia tak uzuk, Nabi tak pernah sembahyang fardu duduk. Maka sebab itu ulama kata sembahyang fardu wajib berdiri dan menjadi rukun sembahyang. Sebab hadis salli qa'iman, Nabi kata hendaklah kamu sembahyang berdiri. Dan Nabi juga tak pernah contohkan sembahyang duduk pada sembahyang fardu dia, kecuali hari dia uzuk sahaja. Maka hukum dia sembahyang berdiri itu adalah wajib. Dan berdiri itu telah menjadi kesepakatan ulama, hukum dia wajib, ijma', tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau dah ijma' ni, siapa pun tak sah duk lawan dah. Kalau lawan, ada ulama kata boleh menjadi kufur kalau kita menolak ijma' ulama. Baik, dasar hukum kita berapa? Dasar hukum yang telah ulama tetapkan berdasarkan hadis dan Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Quran. Ni dasar hukum ataupun sumber hukum kita ni, yang kita nak pegang, yang nak jadikan hukum, nak jadi syariat. 4. Pertama, Al-Quran, yang tadi kita sebut tadi. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Dalil dia mana? Dalil dia ambil Quran, ayat wa may syaqiqir rasul. Yang keempat, qiyas yang muktabar. Ini 4 sumber hukum kita yang nak dijadikan apa-apa keputusan yang ulama nak
tetapkan satu keputusan berdasarkan 4 sumber hukum yang saya sebutkan tadi. Yang ini dalil dia apa? Hadis Nabi yang mengatakan sembahyang wajiblah kena berdiri. Habis sembahyang sunat, sembahyang sunat ada hadis Nabi yang menyatakan Nabi sembahyang sunat dalam keadaan duduk, kan? Maka boleh sembahyang sunat dalam keadaan duduk. Tapi Nabi bagi tahu sembahyang sunat kalau duduk pahalanya separuh daripada sembahyang diri. Separuh saja. Baik diri, kan? Dan separuhnya. Sebab itu satu hari tuan-tuan dan puan, sahabat balik perang. Balik perang dengan kufar. Perang ni tuan-tuan bukan balik dia pergi menyanyi, kan? Jihad fi sabilillah dulu, jihad fi sabilillah dulu, pergi berperang, la fi sabilillah sekarang. Kan, pergi bersembang. Balik letih terkapak-kapak. Tiba-tiba sampai masuk waktu semayang, dekat-dekat waktu semayang, masuk dalam masjid, pakat-pakat letih. Ada seorang dia kata tak tahan, tak larat semayang duduk. Sunat, semayang sunat qabliyah, semayang sunat tahiyatul masjid, tak larat duduk. Kawan tu tengok kawan tu duduk, dia pun duduk. Seorang kita tengok dekat-dekat duduk, aku pun duduk juga. Memang tak larat, letih terkapak, balik perang. Rasulullah sampai pula. Lepas Rasulullah sampai kemudian, dia tengok pakat-pakat duduk ramai tu. Dia tengah dia duduk semayang. Rasulullah kata, kan, salatul qa'idi nisfu salatil qa'im. Semayang duduk pahala setengah aja daripada semayang diri. Sahabat dengar Nabi, suara Nabi, pakat-pakat bangkit balik. Tengah duduk semayang duduk tu, bangkit diri balik. Tak larat, tak larat. Tapi Nabi tu tengok orang semayang duduk, bukan dia marah, tapi dia nak habaq pahala kamu hilang setengah. Pakat berdiri balik. Itulah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak yang terbaik untuk para sahabat dia. Kita kira nak berkurang aja. Dia tengok kan duduk, hampa tidur pun tak apa, pasal hampa tak larat. Kan? Ada yang mak kadang-kadang punya sayang kan anak. Anak balik camp letih, dia tak gerak dah mungkin subuh. Dia kata kesian letih. Oh lagu tu sayang. Balik camp letih, camp motivasi ke camp apa ke, dia tengok letih habaq mak letih mak, kan? Dia tengok kesian, tengok anak letih, tak mungkin tak gerak dah mungkin sembahyang subuh, ambil pergi kat dia letih, kesian kat dia. Kesian itu kesian. Cara kita tak kena, kan? Letih ke apakah, kesian ke apakah, yang difardukan kena habaq, kena suruh, kena buat. Kalau boleh biar dia buat yang lebih baik, kan? Maka lebihlah ganjaran insya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalil kata sembahyang ni wajib berdiri ialah hadis Nabi yang sahih tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan ulama telah ijma' bahwasanya wajib kita berdiri ketika sembahyang fardu. Sunat merenggangkan kaki kadar sejengkal supaya selesa berdiri, dan jangan terlalu mengangkangkan atau merapatkan kaki kerana boleh mengganggu khusyuk sembahyang. Waktu bila kita berdiri nak sembahyang tadi dah wajib berdiri, dah wajib dah. Tapi bila kita nak berdiri, eloklah kita renggangkan kaki kadar sejengkal. Bagi orang perempuan agak-agak lah, kan? Tapi jangan rapat sangat. Kerana apa? Boleh mengganggu khusyuk. Bila rapat sangat, memang kita, kedudukan kita jadi macam tak berimbang. Sebab kita, badan kita rimbang, kaki bila dipacak, bila rapat memang tak berimbang. Sekejap lagi tumbang lagi, kan? Tumbang ganggu orang pula. Maka duduk bagi selesa. Satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an melihat seorang lelaki. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan di antara ulama di zaman sahabat. Ni pakar-pakar ilmu dalam zaman sahabat. Di antara dia Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ini semua orang hebat-hebat tak? Dia tengok seorang lelaki sembahyang merapatkan buku lalinya, lalu beliau berkata, jikalau diberikan ruang antara dua kaki itu, kan lebih menepati sunnah. Sahabat tengok Nabi sembahyang, dia tahulah sunnah Nabi sembahyang tak kaki macam mana.
Tiba-tiba dia tengok seorang tu semayang rapat kaki gitu. Dia kata kalau boleh renggangkan kan lebih menepati sunnah. Maknanya cara semayang Nabi, maksud dia maka sebab tu kena renggang sikit. Ulama nak buat keputusan renggang tu renggang banyak mana, maka akhirnya ulama kaji-kaji hadis. Dia kata lebih kurang senang nak bagi kita faham, agak-agak sedengkai, senang. Sagi nak habaq kata renggang, kata tak orang tak tahu nak buat ukuran, maka bagi senang, agak-agak sedengkai. Kita agak-agak kita renggang sedengkai, itu okey lah. Baik, sunat meluruskan saf di dalam solat berjamaah, dan sunat merapatkan saf supaya tidak renggang, iaitu hendaklah suddul khalal, menutup ruang-ruang yang renggang tadi, iaitu apa? Dengan menyamakan bahu masing-masing dan tidak merenggangkan saf kita. Itu di antara benda yang kita kena bagi perhatian bila kita semayang. Kalau semayang seorang tak apa, semayang seorang dah tak perlu rapatkan saf, tak perlu betulkan saf, tapi cuma berdiri bagi betul dan renggangkan kaki jarak lebih kurang sejengkal itu. Tapi bila kita semayang berjamaah, kita kena rapatkan saf, kena bagi bau itu sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman Nabi SAW betul-betul lah tak ada tikar semayang dan tak ada barisan saf, kan? Tak ada. Cuma kata kalau kita kata lah, macam tanah tu semua tu lah. Simen, kalau simen itulah, tapi dah tanah. Zaman Nabi tanah kan, tanah je lah. Masjid tu tanah je lah. Dia orang tak buat garisan saf, tak buat. Dan tak ada pula tikar semayang macam kita ni kan, kapet ada siap dah. Dulu kapet dulu satu je. Lah kapet sekarang ada siap tu. Tempat tak kaki, lepas tu hak yang tu. Dia siap dah. Dia buat tu dia punya line tu. Line kaki, line kepala. Kan? Senang. Memang senang tu nak membetulkan saf, nak meluruskan saf. Tapi zaman Nabi tak ada. Maka Nabi SAW selalu pesan kepada para sahabat, saf bagi lurus. Sebab dah tak ada saf, tak ada saf, orang memanglah kadang-kadang duduk bengkang-bengkok. Bila dah tak ada saf, masuk ikut dan je. Tang mana nak luruskan saf? Ialah menyamakan buku lali, bagi sama. Sebab kalau sama jari depan, ada orang kaki dia panjang, ada orang kaki dia pendek sikit. Kalau orang kecil, kaki pendek sikit. Kalau bagi sama ke depan, maka saf tu nampak tak selari. Maka kena samakan buku lali, barulah saf tu selari. Itu cara dulu-dulu ulama dulu nak membetulkan, para sahabat membetulkan atau meluruskan saf. Kita lah ada dah garisan. Tak, buku lali tumit tu bagi betul tu okey dah. Lurus saf elok dah. Kan tak lari dah lah ni. Memang saf lurus dah. Cuma kadang-kadang berlaku renggang sikit saja. Renggang sikit. Sebab apa? Sebab kebiasaan sebahagian orang. Dia tak nak rapat, kan? Tapi rapat pun sebagian ulama kata rapat bukanlah, Nabi bukan suruh sampai berapat, sampai duk tenyeh